Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Video ni adalah untuk soalan 10 buku kerja muka 131, topik penyata kewangan tanpa pelarasan. Okey, baik. So soalan nombor 10 berkenaan dengan syarikat Sasmadu. Okey, sebelum tu dekat soalan tu dia minta apa? Kat soalan dia suruh sediakan apur, akaun modal dan PKK. Dan dia nak dalam bentuk penyata. Dia ada bagi satu maklumat tambahan. Okey, jadi berdasarkan latihan kamu yang sebelum ni, bentuk T. Dan ada ditunjukkan macam mana bentuk T jadi bentuk penyata. Dan untuk soalan hari ni, terus pergi kepada bentuk penyata. Okey, jom kita mula. Perniagaan Sasmadu, dia ada bagi dah angka. Baik hati, soalan ni baik hati. Sebab dia dah bagi, butir dia dah bagi dah. Belah debit ke belah kredit. Amat memudahkan kamu sebab kamu dah tak payah fikir dah debit ke kredit batlih kan. Tapi kena fikir juga. Sebab nak pergi mana? Apur ke, PKK ke, macam tu lah. Okay, so ini maklumat tambahan yang dia bagi. Inventory pada 30 April. 30 ni, kamu tengok angka ni saja. Kalau 1 baki BB, kalau 30 baki HB lah, baki hujung bulan. Bernilai 4,300 pada harga kos dan 4,400 pada harga pasaran. Nak ambil harga kos ke harga pasaran? Tak payah fikir nak ambil harga yang mana. Kamu ambil angka yang rendah aja. Kita ni nak untung banyak, jadi kita ambil angka yang rendah. So angka yang rendah mana? Antara dua ni. Mestilah 4,300. Angka kos ke pasaran ni, tak fikir. Fikir harga nilai yang rendah. So 4,300 adalah inventory akhir. Okay. So dia suruh buat apur PKK. Soalan Sasmadu ni. Jadi ini butir-butir yang dia bagi, kita selesaikan satu persatu. So pertama sekali, jualan. Jualan pergi mana? Jualan ni pergi mana? Apur ke PKK? Jualan. Apur lah. Sekejap, PPP ni apa benda? Sekejap kan? Oh, balik. Benda P ni saya pun tak tahu. P, kos jualan, KJ. P, penyata kos, jualan bersih, kos jualan. B gaji hasil. Sekejap. P apa ni? Okey, saya dah ingat dah. P ni adalah akaun perdagangan. Akaun perdagangan letaknya dekat atas-atas tu kan. So dekat jualan ni P, perdagangan. Pulangan keluar, barang keluar. Barang, mula tu barang dah masuk, so barang tu keluar balik. So ni adalah pulangan belian lah. P jugalah. Okay, lepas tu B, pulangan perdagangan juga. Pulangan masuk ni pulangan jualan, perdagangan. Duty atas belian adalah Audi. Okay, yang ni dia panjang sikit lah. Dia agak, dia dah naik level semakin susah sikit. Sebab tu saya bantu kamu ya. So Audi, A angkutan masuk, U upah atas belian, D duty atas belian, I adalah insurans. So duty ni adalah D lah, Audi, Audi A, insurans. So semua ni PPP lah, akaun perdagangan. Inventory 1 Mei, inventory awal perdagangan. Gaji dan upah belanja, dividen terima hasil, angkutan keluar belanja, diskaun diberi belanja, diskaun diterima hasil. Insurans belanja, diskaun diterima hasil, promosi belanja, alat tulis belanja, pinjaman liability, jentera aset, modal 1 Mei, equity pemilik, modal.
Modal lah kan, modal kita beli. Okey. Akaun belum terima, aset semasa, dan pejabat aset bukan semasa. Akaun belum bayar, liability semasa. Tunai di bank, aset semasa. Tunai di tangan, aset semasa. Ambilan di equity pemilik. Okey, so kita dah divide dia pada kategori-kategori dia. Inventory akhir, jangan lupa inventory akhir ni masuk dekat masuk kat akaun perdagangan dan masuk juga dekat PKK. So akaun perdagangan dekat P, dekat PKK dia dekat aset semasa. Okay, jom kita start. Okay, so kita buka dulu Apur. Apur kedai mutu mana pula ni? Kedai sas madu typo. Banyak typo ni. Kedai sas madu. Okay, so ikut format. Untuk kamu buat Apur ni, sebelah tengok soalan, sebelah lagi ataupun gantung kat dinding depan kepala kamu tu format Apur. Gantung. Kalau saya gantung kat kepala katil. Kalau saya gantung kat depan meja atau kat meja, kat dinding meja. Senang nak refer. Kalau kamu tak ada lagi format nak digantung tu, dalam buku kerja kamu ada pada muka surat. Ya. Surat 122. Anagram dia pada 126. Nanti saya akan tunjuk kat kamu format apa PKK saya. Okay. So, ikut format, dalam format, benda yang pertama adalah jualan. So, kita ambillah angka jualan dekat dalam soalan. Lepas jualan, pulangan masuk. Pulangan jualan kita, pulangan masuk 320. So, tolak kan? Kalau nak tolak ni jualan tolak pulangan jualan. Kalau nak tolak, lebih bagus kita buat kurungan lah. Supaya nanti, kurungan, tolak. Masa nak tekan kalkulator tu tak ada letak tambah. So, tolak dapat angka. And then ikut format, kita akan tolakkan dengan kos jualan. Item pertama dalam kos jualan, ni format inventory awal. So, inventory awal kita 5,400 ini. Lepas tu belian. Okay, ini format juga, tambah belian. Kita buat dekat lajur yang pertama ni, kolom yang pertama, kerana kita ada jalan kira di bawah ni, iaitu tolak pulangan keluar. Beli keluar. Tolak pulangan keluar atau tolak pulangan belian. Yang ni 480. Kerana kita nak tolak, sebab tu kita buat dulu jalan kerja pada lajur ni. Dapat jawapan baru kita pindahkan ke belum lagi pindah sebab kita nak tambahkan pula dengan Audi. Ni A-U-D-I. Kat sini A-U-D-I. Audi. A tak ada. Angkutan masuk tak ada. Sebab tu kita pergi ke U. U tak ada. Upah atas belian tak? Tak ada. So kita pergi D. Duty atas belian ada 120. A ada. Dia tak ikut susunan lah. Audi tak apalah. Audi. Upah tak ada. Insurans ada. So kita kena tambahkan dulu. Ni angka yang kita buat jalan kerja tadi ni. Belian tolak pulangan belian. Tambahkan dulu dengan Audi yang ada dekat soalan ni. Duty atas belian, angkutan masuk, insurans atas belian. Lepas tu dapat angka yang dah tambah, dapat angka, dapat jawapan, barulah pergi ke lajur yang seterusnya. Jawapannya di lajur di sini. Macam itulah kegunaan lajur ni. Cikgu, yang ni ada soalan daripada anak murid imaginasi saya. Cikgu, ini ada tolak, tapi kenapa buat dekat lajur yang terakhir? Kerana ya, anak murid imaginasi saya, kerana sebab bila kita dah dapat jawapan ni, dia dah terus kat sini. Dah habis dah. Pulangan jualan. Habis jualan bersih. Dapat dah kat sini. Dah habis dah. Tak ada dah nak tambah-tambah lagi lepas tu. Sebab last kali kita nak jualan bersih. Tapi yang ini kita buat dekat laju yang pertama sebab ada jalan kerja. Lepas tu nanti dapat jawapan yang ni, kita nak kena tambahkan pula dengan inventory awal. So angka yang ini, angka jawapan kita ni, kita kena temukan dengan inventory awal ikut format dia. Ataupun yang kata yang mudah, kalau jualannya letak je kat laju akhir. Gitu. Don't worry, nanti lama buat jalan kerja. Kalau insyaAllah rajin, macam soalan kita jumpa, kamu akan faham lah macam mana nak guna laju-laju ni.
Okey, so dah dapat angka jawapan ni, angka jalan kira ni, kita akan tambahkan dengan inventory awal. Tak ada kurungan kan? Tak ada kurungan sebab inventory awal tambah kan? Tambah, so kita tambahkan dengan belian. So dapat satu angka baru. Ini adalah kos barang untuk dijual. Dan inventory awal tambahkan dengan semua barang-barang yang kita beli, inilah kos barang untuk kita jual. Okey, dah dapat kos barang untuk jual, kita akan tolakkan dengan inventory akhir. Sebab dah termasuk sekali lah ni. Tolak dengan inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Kita akan dapat kos jualan. Kos jualan ni lah, angka kos jualan ni lah kita nak tolakkan dengan jualan bersih untuk mendapatkan untung kasar. Ni kan, jualan bersih tolak tak kurungan. So dapatlah untung kasar. Satu lagi saya nak beritahu. Semua item yang dah ambil ni, macam jualan dah ambil. Kamu pakai pensel tik, pulangan keluar tik. Semua dah. Akaun perdagangan semua dah kan? Dapat dah untung kasar, akaun perdagangan. Sekarang nak buat untung rugi pula. Dah dapat untung kasar, tambahkan dengan hasil. So H kita ada dividen diterima, sewa diterima, diskaun diterima. So ambil semua hasil-hasil tu. Okey, macam ni kan, dia ada 3 kan. Kalau kamu buat dekat lajur sini pun boleh. Kamu tambahkan dulu, dapat angka baru tambahkan dengan untung kasar. Boleh, tapi ni dia direct je terus buat kat sini sebab angka ni boleh terus tambah. Dapat satu angka baru, lepas tambah dengan hasil, no problem, boleh juga. Lepas tu tolakkan dengan belanja. So belanja kamu ada banyak, listkan dulu semua belanja-belanja kamu. Macam ni kan, kalau kamu ambil B, gaji dan upah, tik. Tulis kat sini, tik. B apa lagi? Belanja, angkutan keluar. Dah ambil dah, 100. Tik. Tik. Begitu. Okey, yang ni cari jumlah belanja. Jumlah belanja 3,500. Lepas tu kita boleh cari untung bersih dengan angka yang ni, tolakkan dengan yang dalam kurungan ni begini. So dapatlah untung bersih. Gitu. Untung bersih ni kita akan guna pakai dalam penyata kedudukan keuangan. Jom kita buka penyata kedudukan keuangan. Dia buka akaun modal dulu. Okey, jom. Soalan minta akaun modal kan? Okey, no problem. Kita buka akaun modal. So dekat soalan ni akaun modal. Ni. Modal 1 Mei. Modal baru lah kan, 18K. So sini modal dekat, kenapa dia kat kredit ni cikgu? Kredit sebab modal kan equity pemilik. Equity pemilik adalah kredit. Lepas tu tambahkanlah dengan untung bersih yang kita dapat dekat Apur tadi. Dapat. Lepas tu dekat modal kan ada ambilan kan. So kita mana cari ambilan 900. Sekiranya ada. Soalan ni ada, so kita kena tolakkan lah. Kenapa tolak ni? Macam ni. Kamu fikir logik, mana lagi besar? Kredit ke debit? Of course lah kredit kan. So tekan kalkulator dapat angka ni, 33,000. Ambil angka yang sama ni letak kat debit. So mesti imbang kat sini kan. So kita kena cari baki HB. Tolak lah 33,120 ni, tolak dengan 900, dapatlah baki HB. Bawa turun bawah. Jadi baki BB. Inilah angka modal yang baru. Dan kita akan masukkan dekat PKK-nya. Okey, ikut format juga. Format yang saya beritahu muka surat awal tadi. So first adalah aset bukan semasa ABS. So dekat soalan ABS ada 2, jentera dengan alat pejabat. So jentera, alat pejabat, tambahkan, kamu akan dapat satu angka tu lah. Lepas tu aset semasa. Okey, aset semasa. Ambil semua aset semasa AS ni. Jangan lupa inventory akhir kat bawah ni ya. Okey, dah dapat AS, tambahkan. Letak dekat bawah sini, kat sini dulu. Sebab apa? Sebab aset semasa ni kita nak tolak dulu dengan liability semasa. Okey, so liability semasa kita satu je, akaun belum bayar. So satu je, kita terus buat kat sini. Kalau ada banyak, kita tambahkan dulu kat sini, dapat angka dia baru tolak kat sini. Kerana dia ada satu je, teruslah buat dekat lajur kedua. So aset semasa tolak liability semasa. Ni aset semasa. Jumlah aset semasa tolakkan dengan jumlah liability semasa, kita akan dapat angka modal kerja di sini. Kena tulis perkataan modal kerja kerana ada markah.
Okey, dah dapat angka modal kerja, kita akan tambahkan dengan aset bukan semasa, kita akan dapat satu angka imbang. Angka ni mesti sama dengan yang kat bawah ni. Kerana apa? Baru kita tahu pengepusan kita ke ledger, pengepusan kita apa semua betul. Okey, jadi jom kita tengok equity pemilik. Ini yang dekat akaun modal tadi tu, yang ledger akaun modal tadi tu. Okey, modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Okey, modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Lepas tu akhir sekali ada liability bukan semasa iaitu pinjaman 10K. So kerana ada satu je, terus buat dekat lajur yang ketiga. So tambahkan 32,220 dengan 10K, kita akan dapat angka imbangan, angka yang sama. Imbang ni barulah betul segala-segala catatan bergu kamu, segala pengepusan kamu kena, segala guna pakai komponen batleh kamu semuanya betul. Okey, itu saja untuk syarikat asas madu. Soalan 11 cuba kamu try buat sendiri, syarikat Bing Long. Okey.